Assalamualaikum, good morning. So today we're going to continue with 2.4 Pascal principle or prinsip Pascal. Okay, first thing kita nak tahu prinsip Pascal ni is tekanan prinsip yang melibatkan benda liquid, fluid. Okay, so we go straight to the definition. Okay, tengok kat sini bawah ni prinsip Pascal. Pascal principle states that the pressure applied on an enclosed fluid is transmitted uniformly in all direction in the fluid. So, apa maksud dia? Dia kata tekanan dikenakan ke atas suatu benda tertutup, dalam bekas tertutup lah. Mesti enclosed. Kalau bekas tu terbuka macam dalam timba, kita bagi pressure, dia mengecik lah. Okay, so it's transmitted uniformly. So, dia transfer sama rata lah ke semua direction. Okay, contoh tengok kat sini kan. Okay, tengok kat sini, kalau ada satu bekas ni, kita tertutup, kita kenakan pressure. Lepas tu kita tebuk lubang. So, kita boleh nampak bukti pressure ni ke semua arah dia kena. Dia tak ada keluar belah sini je. Belah ni tak mau keluar. Okay, itu konsep dia. Okay, so, first thing, ingat balik definition. Enclosed, transmit uniformly. Okay, dia ada satu lagi syarat dia. Okay, condition. Condition dia atau syarat-syarat dia, dia punya fluid ni, dia punya cecair ni bukan boleh guna suka-suka apa-apa. Awak nak pakai minyak zaitun ke, minyak petrol ke, tak boleh. Dia mesti uncompressible. Tak boleh dimampatkan. Okey, tak boleh dimampatkan. Apa maksud tak boleh dimampatkan? Okey. Kita bagi force, pressure, dia terus transfer. Okey, contoh macam ni lah. Awak ada sponge dengan batu. Okey, ni ada orang sebelah ni. Ni ada orang sebelah ni. Okey, kalau sponge, saya bagi pressure, saya bagi force, apa dia buat? Dia akan absorb dulu, dia squeeze diri dia kecil, dia jadi penyek, apa semua. Maksud dia, dia boleh dimampatkan. So, pressure tak sampailah kat orang ni. Kalau tak boleh dimampatkan, saya bagi force, bagi pressure, dia kena batu ni, terus dia bergerak perbung, kena mamat ni. So, dia transfer dia punya pressure tu. Transmitted. So, yang tu tak boleh dimampatkan. Kita bagi kat dia, dia tak absorb apa, terus dia hantar pergi sebelah. Yang ni dia absorb, dia tak hantar pergi sebelah. So, kita nak pakai dalam prinsip Pascal ni, kita punya liquid tu mesti tak boleh dimampatkan lah. Uncompressible. So, dia terima dia punya pressure, dia terus hantar, baru boleh transmit equally. Okay, that's the concept. So, you're supposed to know the definition, then you're supposed to know the condition. Okay, so next. Next page. Okay, yang ini gambar rajah. Kalau dalam cerita Pascal, gambar rajah ni paling popular. Okay, so this is very popular. So, untuk tajuk Pascal, whenever you read, bila awak baca, awak ada dengar perkataan hydraulic system tu. Okay, hydraulic system means something to do with Pascal's principle. So, senang je. Dengar perkataan hydraulic system means soalan tu pasal Pascal lah. Okay, ini gambar rajah typical dia. Okay, so gambar rajah ni saya explain, very simple. Awak baca sekali lalu pun boleh faham lah. Okay, contohnya kalau kita pergi servis kereta, dia akan hantar kereta, dia bubuh kat satu platform tu, dia tekan kereta tu akan naik. Pasal dia nak tukar minyak kereta, nak tukar tayar ke apa semua lah. Okay, so ini konsep dia. So what happen over here, this is the fluid, yang uncompressible fluid ni kat dalam ni. Okay, yang ni initial, asal. Okay, ni asal, initial. Ini final. So, kita bagi force kat sini. So, force akan transmit dia punya pressure. Mana pressure? Kita belajar awal-awal P equal to F over A. So, pressure kat sini akan sama dengan pressure kat sini. Konsep dia. So, F1, A1. So, dia akan transmit liquid. So, sama rata. So, akan menghasilkan force yang lebih besar kat sini. So, kereta kita buat kat atas ni, kita pijak kat sini, kereta kat sini pun boleh naik. So, you can read the explanation. Input force F1 is applied on the input piston. All the input piston pressure P is produced on the liquid surface. So, pressure dia hantar pergi sini. Pressure is transmitted uniformly. Perkataan dia mesti seragam lah. Dia tak boleh ada yang kuat, ada yang slow. Dia sama je. Okay, so, the same pressure act on the liquid surface A at output piston, output force act on the output piston. Okay, so naik kat sini. So, konsep dia ini dengan ini. So, you can see here. So, yang ni kita panggil formula of Pascal principle.
So P over here, F over here. So kat sini senang je. Make sure semua unit sama lah. Kalau kat sini awak pakai meter square, kat sini pun meter square. Kalau kat sini pakai Newton, sini pun pakai Newton. Kalau tak, you kena tukar unit. That's all. Okay, hydraulic system force is also known as multiplier. So maksud dia penggandaan lah. Kita bagi ke 1 kat sini, kita dapat ganda 4. Kalau luas kat sini 5, luas kat sini 20. So dia 4 kali ganda lebih kuat. So this one, you tak payah pening-pening nak apa. Oh, this is another equation. This is the factor. So tak payah. The concept is this one. P over here equal to P over here. So this is the concept. Settle. Okay, the rest, your math salah tukar ke, unit tak sama ke, tu je lah. Okay, kita tengok contoh-contoh application in daily life. Okay, this is very popular. Application of Pascal Principle. Kat buku teks ada 2 atau 3 je. Awak kena cari lagi lah. Okay, sekarang dia dah maju. Okay, siapa perasan benda ni? Benda ni berlaku bila you nak tukar tayar kereta. Okay, tiba-tiba tayar kereta pancit. Awak tengok makcik-makcik pun dia boleh tukar sendiri sebenarnya. Dia tak payah nak angkat kereta tu pun. Dia guna jack ni. Jack ni nampak macam kecil je. So, you can see what happen. We place the jack over here. So, dekat sini lah prinsip Pascal berlaku. So, dia kenakan force kat bawah ni. Lepas tu, pressure akan transmitted equally pergi ke permukaan lebih besar. So, kita just pijak je, tapi kita boleh angkat satu kereta. Kalau logik ni kita nak angkat kereta tu memang susah lah. Tapi kita apply, kita mempergunakan this uncompressed liquid. Okay, apply the Pascal principle. So, we press. So, yang ni naik. So, you boleh tukar tayar kereta. Okay. The same goes here. Yang ni apa dia? Yang ni sistem brake hydraulic. Okay. You bawa kereta laju-laju. Kereta berat ribu-ribu kilogram. Okay. Tapi bila kita nak tekan brake, kita tekan force sikit je. Kita pijak sikit je pedal dia. So what happen? So liquid is transmitted equally. 4 tayar dia pergi. So ada pressure. So plate ni dia akan gerak. So dia akan stop rotation of the tires lah. Okay, so itu konsep prinsip Pascal. So sebab tu minyak brake semua ni kita kena tukar selalu lah. Sebab lama-lama bila dah panas, cecair dia dah mengembang kat dalam tu, dia dah uncompressible liquid, dah jadi compressible liquid. So liquid dia, minyak brake tu dah tak ngam. Kita kata brake tak makan lah, bunyi cengek-cengek kan. So sebab tu lah. So memang kita kena jagalah minyak brake, all those things. Ada sebab dia lah. Minyak mahal, minyak murah semua ada sebab dia. Okay, and then you can see the calculation, very simple calculation. Example 1. Okay, so tengok kat sini. Solving problem shows hydraulic system, calculate multiplying factor, output force. Okay, multiplying factor means berapa kali ganda dia lebih kuat daripada yang ni. Itu je lah. Okay, so macam biasa, this is P1, this is P2. So you tak payah hafal apa equation. You just have to know P equal to F over A. So make sure semua area unit kat sini. Kalau sini Newton, sini dia bagi centimeter square, sini pun centimeter square. Kalau tak kena tukar bagi sama. So how you supposed to do? Okay, very direct. Macam biasa, identify, then solve. Okay, so tengok kat sini. Kalau question A, kita tengok F over A, F over A. So dia dapatlah kat sini. Multiplying. So maksud dia kalau kita dapat 5 ni, maksud dia perkadaran lah. Okay, kita bagi 12, kita dapat kat sini 60. So dia kuasa dia 5. Faktor. Okay, then kita nak cari sebab tu dapat terus 60. Okay, so this one very direct application. Okay, walau macam mana pun, bila soalan senang sangat, awak jangan buat salah dekat unit lah. Jangan buat salah unit, dan jawapan mesti ada unit jugalah. Okay, benar-benar senang lah. Okay, then we have one more example. Ini brake basikal. Sekarang ni orang trending gila naik basikal kan. Okay, so you can see the equation. A technician intends to design a hydraulic brake system for his bicycle. The input force cyclist is 60 Newton. Ini input force which has cross-sectional area of 0.8. What is the cross-sectional area of the output? So, kita nak apa? P1 sama dengan P2 macam tadi. So, F1 over A1, F2 over A2. So, the question is, what is the cross-sectional area of the output? So, dengar ni. Okay, so very direct. Okay, so always start macam ni, then baru solve. Okay, so for the formative practice, you can try this part. Okay, so
Describe ni explain lah. So explain, describe 2-3 ayat lah. Okay, macam biasalah. Kalau rasa susah nak describe, you can add diagram. Okay, add diagram. So yang ini semua tak ada masalah. Okay, state, you don't need to put the condition tadi lah. Okay, salin balik dalam ayat awak sendiri. So this is very simple, very direct. Okay, so see you on the next lesson. Thank you.